beliau juga merupakan Tuan Guru Syekh Ma'ad Pondok Al-Islami di Darasat Al-Islamiyah Kemawakaf Budi Sekapatan, dan juga merupakan yang betul Persatuan Jamlah Abdul Wah untuk mengkaji isu-isu semasa lagi untuk menyiapkan, untuk tidak menyiapkan masa. Yang ini saya menyebut Tuan Guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Al-Fatani bagi menyampaikan kuliah doa khas. Dengan segala doa menjadi persediaan. Sama kan tajuk hari ini kan, tajuk hari ini khas ya, iaitu tentang perbezaan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan akidah Wahabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik, imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athuhu maqaman mahmudan yaghbituhul awwaluna wal akhirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilayka an-nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairu hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yawm wa khairu ma fihi wa khairu ma qablahu wa khairu ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, dengan Engkau saja kami berada di waktu pagi dan di waktu petang. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan ini hari, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan sebelumnya dan kebaikan selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini hari, kejahatan yang ada di dalamnya dan yang sebelumnya dan yang selepasnya. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami segala kebaikan yang kami mengetahui dan yang kami tidak mengetahui. Lindungikanlah kami daripada segala kejahatan yang kami mengetahui dan yang kami tidak mengetahui. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keadaan yang baik di dunia dan keadaan yang baik di akhirat. Pelihara dan jagakanlah kami daripada azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kurnia memberi kepada kita segala nikmat, segala kebaikan. Alhamdulillah. Khususnya Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan yang benar kepada kita. Kerana maklum, orang yang dapat terima kebenaran ini ialah mereka yang tunjuk oleh Allah sahaja. Man yahdihillah fahuwal muhtad.
Siapa-siapa yang hidayah oleh Allah, dia saja yang dapat terima hidayah. Wa may yudlil, dan siapa-siapa yang menyesat oleh Allah, falan tajid lahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan dapat seorang yang dapat menunjuk akan dia. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tunjuk jalan yang benar ini kepada kita. Kata ringkas, jalan yang benar adalah jalan yang dibawa oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jalan yang benar. Gambar jalan yang benar, kalau kita nak kenal jalan yang benar, ialah kena ambil jalan yang disampai oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kepada kita, yang mereka itu ambil daripada kitab Allah, yang mengambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara betul. Itulah kita, alhamdulillah, orang Melayu, Allah hatta mari yang betul kepada kita, hatta jalan benar kepada kita. Syukur banyak-banyak kita orang Melayu. Pertama, Allah tukar orang Melayu daripada agama bukan agama Islam, tukar boleh jadi semua orang Melayu jadi Islam, jadi orang mukmin. Sebagaimana Allah tukar orang Arab daripada penyembah berhala kepada orang yang beriman. Mana dekat kita orang Melayu dengan orang Arab, nikmat yang Allah bagi kepada orang Melayu, Allah bagi pada orang Arab. Alhamdulillah. Selepas pada dia bagi iman, dia bagi jalan yang betul kepada kita, bagi aliran yang betul, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia hantar mari mazhab fiqh, mazhab Syafi'i kepada kita. Dia hantar mazhab Ahlus Sunnah kepada kita. Alhamdulillah. Tidak ada harta, tidak ada harga yang kita nak bayar kalau minta bayar perkara ni. Apa kita nak kata jika Allah hantar ajaran yang sesat mari kepada kita? Hatta di awal-awal kalau Allah hantar ajaran sesat, hatta ajaran Syiah, hatta ajaran Jahmiyah, hatta ajaran Murji'ah, apa kita nak kata? Kita tetap kekal di atas kesesatan itulah. Kalau Allah mengekalkan kita di atas kekufuran, wal'iyadzabillah, kita tetap di dalam kekufuran. Cuba tengok keliling kelala kita, Myanmar ke, Cambodia ke, Thailand ke, kapi, kufur, orang hidung kepek sama dengan kita lah, sama kulit, sama kelabu dengan kita, perangai lebih kurang sama dengan kita, tapi mereka Allah tak tukar, tetap duk kekal lagi di atas kekufuran. Kita harap satu hari Allah beri nikmat seperti Allah bagi pada kita juga. Kita minta Allah tukar mereka daripada kufur kepada iman. Minta Allah mengeluarkan dia daripada zulumatil kufr, gelak-gelak kekufuran, masuk kepada ila nuril iman wa nuril Islam, kepada nur iman dan nur Islam. Alhamdulillah. Maka Allah hantar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah. Saya berfikir supaya nak rasa kata kita dapat nikmat dari Allah. Kita fikir terbit natijahnya begitu. Nikmat yang besar, Allah tukar kita orang Melayu jadi orang Islam, sehingga tidak dikatakan Melayu, melainkan Islam lah. Sehingga kami di sana kalau di Tani, orang-orang kafir masuk Islam, kita tak panggil masuk Islam. Dia tu masuk Melayu lah. Tak panggil masuk Islam, masuk Melayu. Sebab tidak ada orang Melayu melainkan Islam. Tak ada orang Melayu hak kafir, tak ada. Tak kata
masuk Cina ke, masuk Sia ke. Bila kata Sia, pakai kata kafir sana. Dia tu Sia tu orang Sia. Kafir. Tak kata kalau dia orang Islam, kita tak kata dia orang Sia. Kita tak kata ni bukan Sia ni. Dia Melayu atau dia Islam. Tak kata. Istilah sana kalau kata dia Sia itu buza kafir lah. Jadi beza Islam dengan kafir, kita Sia Melayu sana. Dia Sia, kita Melayu. Ada beza kat situ. Alhamdulillah. Maka di kebelakangan ini kebiasaan sunnatullah, Allah dia tidak bui kita duduk di atas keadaan biasa. Sentiasa kita di atas dunia kena ada percubaan. Allah hantar percubaan, hantar bala, hantar atas di atas ajaran-ajaran sesat. Macam mana kita nak cuba kita, adakah kita tu kekal di atas kebenaran ataupun kita nak tukar pergi kepada kesesatan. Biasa begitulah. Dia tak ada kita nak masuk syurga dengan tenang, tak ada. Dia kena ada percubaan. Cuba tengok ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kalau duduk dengan Rasulullah, ada datang percubaan selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dah yang tak sanggup nak mengeluarkan zakat, tak keluar zakat. Ada murtad, ada murtad, sahabat yang besar, sahabat yang besar jadi murtad, jadi penyokong Musailimatul Kadzdzab. Itu percubaan Allah, wal'iyadzabillah, sampai kepada tahap hajat kepada memerangi mereka. Sayyidina Abu Bakar buat askar, latih askar untuk memerangi mereka. Bukan sahabat biasa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu cerita, Rasulullah kata, saya tak ingat lafaz dia, tajuk dia, maknanya yang ikuti Rasulullah, sahabat Rasulullah ramai masa tu berapa ratus orang ramai. Rasulullah kata ada di dalam kalangan kamu ramai-ramai ni akan mulut dia di dalam neraka akan jadi besar, diazab oleh Allah. Lidah dia dengan mengazabkan mulut dia, lidah dia jadi seperti mulut babi, lebih kurang tu. Dalam kalangan kamu ramai-ramai. Abu Hurairah kata, aku perhatilah, aku duk perhati dalam ramai-ramai, lepas satu orang meninggal, mati, lepas seorang meninggal, aku nak tengok siapa hak kenanya. Hak Rasulullah kata ni, hak Rasulullah bahasa pada yang kata tugas, mana Rasulullah menentukan siapa. Rasulullah tak menentu siapa, tapi nak tengok terkena di atas siapa. Lepas seorang mati. Tinggal dua orang, tinggal aku dengan seorang lagi. Abu Hurairah sebutlah nama. Aku dengan dia dah. Abu Hurairah kata, kena aku dah. Kebimbingan nak kena aku dah. Dia ni orang yang sangat-sangat waraknya, sangat banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kata kena kat aku dah. Tiba-tiba muncul Musailimatul Kadzdzab yang mengaku jadi nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailimatul Kadzdzab, bila muncul Musailimatul Kadzdzab,
seorang daripada yang Abu Hurairah kata tu, dia pergi kepada Musailimatul Kadzab demi untuk nak tolak kepalsuan pembohongan Musailimatul Kadzab, sebagai nak tegah mungkar, kaum mungkar yang besar. Bila dia pergi sampai ke sana, Musailimatul Kadzab panggil dia, mendampingkan dia dengan dia, bagi tawaran kepada dia. Bagi tawaran, kata, kamu usaha cari hadis-hadis Rasulullah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menunjuk di atas, kata, aku sebagai Nabi selepas daripada dia, aku sebagai pembantu dia, pembantu Nabi Muhammad, aku yang Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Mencarilah hadis-hadis Nabi Muhammad, hak cakap tajuk kata ada Nabi selepas daripada dia. Jadi hadis tu sokong aku, bagi tawaran, bagi harta dan umpamanya. Akhirnya dia terima. Dia jadi pendakwah, penyokong bagi Musailimatul Kadzab, kata Abu Hurairah. Mati di atas demikian itu. Maka aku yakin, kata, dialah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata. Alhamdulillah, makna aku lepaslah. Lepas. Cuba kita tengok, nak kata nikmat Allah yang Allah hidayah. Siapa yang Allah menyesat, jadi sesatlah. Walaupun dia sahabat Rasulullah yang besar, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah lagi boleh jadi sesat, jadi murtad. Itu percubaan. Percubaan dengan pengkak, percubaan dengan harta benda, cuba dengan kelebihan dunia, diterima. Itulah kata kita yang Allah jaga, Allah bimbing ni bukan biasa, bukan biasa. Alhamdulillah. Maka percubaan kita di masa kita sekarang, di dalam tajuk apa dia panggil, fiqh syariat, iaitu kita tak boleh bermazhab. Bermazhab ini adalah bid'ah, dan bermazhab ini adalah syirik dan kufur. Itu satu daripada perbezaan ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabiyah. Itu percubaan. Kita nak terima hak ahli sunnah ke, kita nak terima hak Wahabiyah. Maka kita, kalau kita terpedaya dengan dakwah mereka, maka kita ikutlah yang sesat. Jadi sesatlah kita. Bukti kata kita ni betul, sudah menyaksi ribuan ulama, baik daripada ulama salaf yang dikatakan sahabat dan atba'ut tabi'in, sampai kepada hari ini, bahawasanya mengikut mazhab, mengikut ulama mujtahidin adalah satu kewajipan di atas orang awam. Itu bukti yang besar di dalam agama. Bila dah sabilul mukminin, semua orang mukmin berjalan begitu, itu satu hujjah, satu kaedah di dalam agama. Allah buat kaedah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kaedah begitu.
Allah kata wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa-siapa yang ikut jalan yang lain daripada jalan orang yang beriman. Orang beriman berjalan begini dah, jalan ni dia pergi turut jalan lain. Itu makna wattabi' ghayra sabilil mu'minin. Itulah yang ditafsir oleh Imam Syafi'i dengan kata ijma' ulama. Bila dia ikut lain daripada jalan orang mukmin, makna dia keluar daripada ijma' ulama. Allah kata nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami nak paling dia, kami nak mendurungkan dia kepada apa yang dia berpaling. Dia nak pergi ke mana, kami lepas dia pergi ke arah itulah. Kami tak kontrol dah dia. Kita diajar oleh Rasulullah supaya kita duduk di dalam kontrol Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, doa yang diajar oleh Rasulullah. Tunjukkanlah kami bersama dengan orang-orang mereka yang telah Engkau hidayahkan. Wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Minta Engkau rentahkan kami, minta Engkau kontrolkan kami bersama dengan orang-orang yang Engkau kontrol. Engkau jaga kami, Engkau bimbingkan kami. Kita minta Allah, kita duduk di dalam bimbingan Allah. Kalau kita ikut bukan lain daripada jalan orang mukmin, Allah melepaskan kita daripada bimbingan dia. Dia tak bimbing dah. Kita nak pergi ke mana, kita pergi ke arah itulah. Akhir Allah kata wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Masuk neraka. Itu satu daripada Allah buat kaedah kita orang awam, kita orang Islam kena ikut apa yang diijma' oleh ulama. Maka ikut mazhab ni adalah satu perkara yang diijma' oleh ulama. Orang awam kena ikut ulama, kena ikut orang pandai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah kata innallaha la yajma'a ummati 'ala dhalalah. Allah tidak menghimpunkan umat aku, tidak mengijma' umat aku di atas kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku dia tidak ijma' di atas kesesatan. Bila hak satu kata dia, itu yang betul. Bukan mesti kata perkara tu yang dibuat oleh Rasulullah, yang dikerja oleh sahabat, itu ialah satu daripada agama. Yang lain bukan dah. Bila yang ditunjuk oleh yang dikata oleh ulama Islam dengan satu kata, itu satu daripada kebenaran yang dibawa, yang didatang oleh Islam. Sebab tu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kata al-ijma' akbaru minal ahad. Ijma' ulama lebih besar daripada hadis Nabi hak ahad lagi. Bila ada bertentangan antara ijma' dengan hadis sahih, hak tak sampai peringkat mutawatir, maka didahulu ijma'. Kena pakai ijma', kena tinggal hadis yang sahih. Adapun Wahabiyah, dia kata Muhammad bin Abdul Wahhab, dia tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, dia menjadikan datuk-datuk padri mereka, orang alim mereka
arbaban beberapa Tuhan min dunillah lain pada Allah. Dia kufur orang Yahudi, kufur orang Kristian. Satu daripada kekufuran dia, Allah cerita dalam Quran, dia menjadikan orang alim dia tu menjadi Tuhan. Dia buat Tuhan. Tuhan dia dah. Orang alim tu Tuhan bagi mereka. Arbaban jamak daripada perkataan Rabb. Rabbun satu Tuhan. Rabban dua Tuhan. Arbab beberapa Tuhan. Banyak Tuhan. Mana orang alim dia tu, semua orang alim tu Tuhan lain daripada Allah. Tu satu daripada kekufuran orang Yahudi dan Kristian. Macam mana orang Yahudi, orang Kristian menjadikan orang-orang alim dia, Datuk Padri dia Tuhan? Dia buat Tuhan macam mana? Dia kata Datuk Padri buat langit, buat bumi ke? Dia kata Datuk Padri ni menghidup memati ke? Datuk Padri ni memberi rezeki dan menghalangkan rezeki? Datuk Padri ni menyembuh, memberi kesihatan ke? Dah. Dia tak kata begitu. Macam mana? Muhammad Abdul Wahab tafsir kata, iaitu mereka itu menjadikan kata-kata Datuk Padri, hukum-hukum Datuk Padri itu seperti hukum Allah, yakni mereka terima perkataan Datuk Padri seperti mereka terima daripada Allah, walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Apa hak Datuk Padri kata halal, dia kata halal. Apa hak Datuk Padri kata haram, dia kata haram. Walau Datuk Padri itu menghalalkan perkara yang haram sekalipun. Itulah yang dinamakan hak kamu duk kata pekoh-pekoh, dia kata. Hak kita duk kata pekoh mazhab ni jauh dah lah. Tu disi Muhammad Abdul Wahab, hak kata Wahabi. Maknanya di sisi dia, kita ikut mazhab, hak pekoh mazhab ni, kita menjadikan ulama mujtahid itu menjadi Tuhan. Kita kata Tuhan, kufur lah kita. Tu tafsir Muhammad Abdul Wahab. Tu Wahabi. Kalau nak kata betul pun, betul lah, ikutlah. Tapi itu Wahabi. Ada pun hak ahli sunnah wal jamaah, tak ada satu pun. Kalau ada, tentulah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat-sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan lain lagi min fuqaha'is sahabah, ulama-ulama dalam kalangan sahabat. Dia tidak fatwa, dia tak suruh, dia larang sahabat yang lain ikut dia. Di masa sahabat yang kecil-kecil, sahabat tabi'in, dia nak tahu hukum, dia tanya sahabat. Dia percaya pada sahabat, pakar hak sahabat fatwa. Sahabat sendiri kadang kita tanya Siti Aisyah, kalau hak mereka tak tahu, bila Aisyah cerita, dia pakar, dia terima. Itu mana taklid, mana ikut. Tak betul soalan kata sahabat dia mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke? Mazhab Abu Hanifah ke? Mazhab Imam Malik ke? Mazhab Syafi'i sahabat. Itu kata-kata yang nak mengelirukan, kata-kata nak menarikkan orang awam kepada taklid mereka saja. Memang di masa itu tak ada yang lain yang wajib diikut. Ada Rasulullah, mereka ikut Rasulullah, tak kata mazhab. Bila di masa sahabat, adakah di masa itu ada Abu Hanifah? Adakah Imam Malik? Tak ada. Dia ikut hak wajib ikut di masa itu siapa? Sahabat.
Sahabat bukan jadi imam mujtahid, bukan imam ikutan ke semua. Tak sapa 20 orang, tak sapa 30 orang sahabat hak jadi hak alim, hak jadi ikutan orang lain. Kalau tanya begitu, soal begitu, kita boleh tanya ni hak Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah satu masa semenjak daripada selepas pada Rasulullah sampai kepada hari ini, sampai pada hari kiamat, adakah manusia semua berijtihad? Adakah semua manusia ambil pada Quran dan hadis, tak ada ikut siapa-siapa? Di masa sahabat adakah manusia tak ada imam, semuanya ada mujtahid ke semua? Betul? Ada macam tu. Selepas pada sahabat tabi'in, masa tabi'in ni tak ada hak orang jahil, semua pengkat sahabat semua, pengkat Imam Syafi'i, Imam Malik semua. Adakah begitu? Bila masa Imam Abu Hanifah, ke semuanya jadi alim habis, tak ada ikut, tak ada pengikut, tak ada yang diikut. Tak pernah berlaku. Sunnatullah, Allah menjadikan orang jahil lebih ramai daripada orang alim. Allah menjadikan orang mujtahid ni dalam 100 tahun tu ada seorang, 2 orang, 3 orang begitu. 100 tahun dia ada seorang, 2 orang untuk bawa ummah, untuk menerangkan agama dia. Begitu. Hak lain jadi pengikut. Bandingnya seperti negara lah. Negara ni semua jadi raja semua ke? Semua jadi PM semua ke? Tak ada hak jadi rakyat. Dia tak boleh jadi cara macam tu. Tu bukan sunnatullah, bukan hikmah Allah. Dia ada pemimpin seorang, yang bawah tu jadi rakyat lah, nanti ikut pemimpin lah. Begitulah agama. Dia ada ulama mujtahid dia, hak lain orang awam. Kita orang hak nak menega, hak menoreh getah, hak cari makan dalam laut menega, ikut tajuk agama orang yang alim tu. Orang alim tu lah dipanggil mujtahid. Itu satu perbezaan antara kita ahli sunnah dengan Wahabiyah. Mazhab Wahabi di dalam tajuk fiqh. Dan di dalam tajuk akidah, orang Wahabiyah pertama kali dakwah Muhammad Abdul Wahhab beza dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia membahagikan tauhid kepada 3. Ahli sunnah kata tauhid 3 itu adalah salah dan sesat dan kufur. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma'i was sifat, itu yang besarnya. Yang besar perbezaan di antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabiyah, di antara hak besarnya tajuk fiqh, dia muharramkan ikut mazhab. Tak boleh ikut mazhab. Ikut mazhab itu kufur. Muhammad Abdul Wahhab ni dia mengkufur, dia bunuh orang Islam. Oh, banyak sejarah dia, sejarah hitam lah. Sebab dia hukum syirik habis. Bukan kata orang Islam, orang biasa, sahabat Nabi pun ada kufur di dalam kitab dia. Sahabat Nabi ada kufur kerana sahabat Nabi mencela Nabi. Ada sahabat Nabi caci Nabi, sehingga Allah kata kufur. Dia kena kata kufur. La ta'tazirul yawm qad kafartum. Kamu tak boleh nak menerangkan keuzuran lagi. Kata, saya bukan kosak yang sebenar, saya cakap main-main saja, bukan saya menghina Rasulullah, saya cakap santai-santai, cakap berbuah saja. Rasulullah kata tak sah kata begitulah, mung sudah jadi kufur. Jadi satu ketika mengikut Muhammad Abdul Wahhab, sahabat duk bersenda dengan Nabi, cakap senda-senda, santai-santai bersenda. Kemudian dia pergi minta maaf dengan Rasulullah, kata kami bukan
duk bersenda ni bukan cakap hak sebenar, bukan daripada hati, cakap biasa. Allah hukum kata la ta'tazirul yaum, tak sah berdalil, tak sah helah, tak boleh nak cakap macam mana kata saya tak begitu, tak begini, tak boleh dah. Qad kafartum, kamu sudah jadi kufur, sudah mengkufur dah. Dia kata sahabat kufur. Kita macam mana? Quran tu, Al-Quran. Kita ahli sunnah memang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kufur. Ayat itu turun di atas munafikin. Itu hak ulama di dalam mazhab Abu Hanifah kata Wahabiyah ini khawarij. Kerana ayat kaedah khawarij, usul khawarij, ayat turun di atas orang kafir, ayat turun di atas munafik, dia mari letak di atas orang Islam, dia hukum kufur orang Islam. Tu sebab-sebab bagi Wahabi hukum kufur orang Islam. Dia berpegang dengan ayat hak Allah letak di atas orang kafir, hukum di atas orang kafir, dia mari hukum di atas orang Islam. Seperti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum tadi, ayat tu hak orang Yahudi Kristian, dia terima hak yakin Allah mahalal, orang Datuk Baba tu mengharamkan. Hak Allah mahalal, Datuk Baba tu kerana nak pegang, nak tahan pangkat dia, nak tahan status dia, dia mengharamkan hak halal, dia menghalalkan yang haram. Dia turut bantu padri habis-habis. Itu Allah hukum gitu. Kita bukan ikut ulama di atas dasar dia menghalalkan, mengharamkan. Kita ikut kerana dialah yang menerangkan Al-Quran, menerang agama kepada kita. Lain. Tapi dia mengelirukan. Dia mengeliru, dia terkeliru, kau sengaja mengeliru, wallahu a'lam. Begitu juga ayat ni turun di atas orang munafik. Orang munafik dia menzahirkan Islam, di belakang Rasulullah dia bersenda kepada Rasulullah, mengejek-ngejek akan Rasulullah. Maka Allah hukum dia kufur. Orang munafik, tapi dia letak di atas orang Islam, letak di atas sahabat. Itu bahaya. Allah nak cuba kita. Begitu juga tauhid 3. Tauhid 3 pun demikian juga. Dia bagikan makna ilah. Ilah berbeza dengan Rabb, lain. Ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Ibn Jarir Al-Tabari di dalam tafsir dia, dan ulama-ulama tafsir, dia tidak membeza. Dia mentafsirkan la ilaha illallah dengan mana tidak ada Tuhan Rabb yang berhak disembah. Tidak ada Rabb yang mencipta, yang mengaturkan alam. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kita tak ada beza ilah dengan Rabb, tak ada beza. Berlaziman dua tu. Bila kata Tuhan yang disembah dengan sebenar, tentulah dia Tuhan yang bersifat dengan kamalat, bersifat dengan mengaturkan alam. Dia lazim, tidak berasing-asingan. Wahabiyah dia asing. Rabb ialah Tuhan yang mengaturkan alam, yang menjadikan alam. Ilah iaitu Tuhan yang disembah, kita kena sembah dia, dipanggil dia ilah. Rabb tidak kufur dengan Rabb oleh mana-mana manusia. Tak kufur dengan ketuhanan Allah. Allah mencipta alam, Allah memati, Allah menghidup, Allah memberi sakit, Allah memberi sembuh, Allah memberi rezeki ni. Itu tidak kufur dengan demikian oleh mana-mana orang kafir. Sehingga Fir'aun pun beriman, sehingga Namrud pun beriman, sehingga orang musyrikin Mekah beriman begitu. Allah bersifat dengan Rabb di sisi Wahabiyah. Di sisi ahli sunnah, dah, Fir'aun kufur dengan rububiyatillah, apatah lagi uluhiyatillah. Kufur kedua-dua. Tak ada bagi kata iman dengan satu tajuk dia lebat ketuhanan, kufur dengan satu tajuk, tak ada.
Mereka kata begitu. Wahabiyah kata Rab tidak kufur dengan dia oleh mana-mana orang kafir, sehingga Fir'aun sekalipun. Betul tak betul? Itu salah. Di sisi kita ahli sunnah, Fir'aun dia kufur dengan Rab, Namrud berkufur dengan Rab, dengan rububiyatillah. Dalilnya Fir'aun, Allah cerita dalam Quran, dia sendiri mengaku Rab, bukan Allah Rab. Dia kata qala ana rabbukumul a'la, aku Rab kamu, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Fir'aun mengaku begitu. Namrud ketika dia berhujah berdebat dengan Nabi Ibrahim, dia kata qala ana uhyi wa umit, akulah Tuhan yang menghidup, Tuhan yang mematikan. Dia mengaku begitulah dah. Dia tak percaya, dia tak terima kata Allah Rabb, Allah menghidup, Allah memati, Allah menurun hujan, Allah memberi kemarau. Dia tak terima. Dia sendiri dah. Sebab tu dia paksa manusia sembah dia. Dia Tuhan, paksa manusia mengaku ketuhanan kepada dia. Tapi aliran Wahabiyah yang terima daripada Ibn Taymiyah, dia kata tak. Di dalam Al-Quran berapa banyak yang Allah cerita orang kafir kufur dengan Rabb, dengan ketuhanan dia, kata dia Tuhan. Itulah yang jadi kita muskil. Jadi kita muskil macam mana orang yang mengikut dakwah nak ikut Quran tapi hak sorah-sorah dalam Al-Quran dia tak faham. Itulah makna Allah menyesatkan. Bila kita faham makna wa may yudlil, siapa-siapa yang Allah menyesatkan, falan tajidalahu waliyan mursyida, yalah tu. Kita tak sangka dia ni orang bijak pandai, ada handphone harga mahal, pandai baca bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tapi masuk dalam bandar sesat. Kita rasa percaya tak? Rasa tak percaya. Ada dengan sempak lagi, ada dengan GPS lagi, tapi dia nak sesat GPS dia tunjuk masuk ke jalan yang tertutup, pening dia hari tu. Pusing-pusing bayar tu, habis belanak. Tapi kalau cerita pasal tak suka lah. Dan Allah nak menyesat, begitu bandingannya. Ilmu banyak, pandai, tapi tak nampak hak tepat jadi kebenaran tu, tak nampak. Duk nampak jalan hak dia nak pergi. Itu makna nuwallihi ma tawalla, nama dia. Dia nak pergi ke mana, Allah mendorong ke tu. Dia nak pergi ke jalan sesat, Allah dorong. Dia nampak hak sesat ya. Ni jelah dah. Nampak ni jelah. Tengok ni kufur pakai pekah. Tengok turut orang alim. Orang Yahudi turut orang alim sesat. Bila kita turut orang alim kita sesat, dia nampak tu sebab dia nak pergi ke arah tu. Allah menyesatkan dia, wal'iyadzubillah. Bukan makna dia tak alim, kita ni lebih alim. Jauh saya mengaku secebis 1% daripada Ibn Taymiyah. Tak sampai, tak boleh. Bukan. Tapi kita boleh menerang kesesatan dia kerana ulama kita menerang kesesatan dia. Saya menega modal orang lain, bukan modal saya ni. Saya pinjam modal orang lain je, tak ada. Ambil modal sendiri tak ada. Ada 10 sen gitu yang modal diri. Orang kelas ulama tu, hak dia menega modal sendiri tu orang alim sungguh. Imam Syafi'i kelas tu, kelas Imam Nawawi ni orang menega modal sendiri, nama dia. Itu kesesatan dia. Beza. Kita Namrud, Fir'aun dan upama mereka itu kufur dengan rububiyatillah, dengan tauhid rububiyah. Di sisi Wahabiyah, orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah. Yang orang kafir jadi kufur dengan tauhid uluhiyah. Hak jadi kufurnya. Apa tauhid uluhiyah? Iaitu tidak ada yang disembah malaikat Allah saja, kena sembah Allah saja. Tak boleh sembah yang lain. Kalau sembah yang lain jadi kufur. Dari sini
mereka hukum kufur orang berdoa di kubur. Dia panggil kuburiyun, orang yang penyembah kubur. Bila pergi ziarah kubur, berdoa kat kubur, syirik. Tak boleh bertawasul, tawasul syirik kerana sembah lain daripada Allah. Bila kita panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kufur, kerana ya itu harah nida. Nida makna bahasa Arab makna panggil. Doa di dalam syarak panggil ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, Nabi kata. Bila panggil ya Muhammad jadi kufur kerana ibadat kepada Nabi Muhammad, tidak ibadat pada Allah. Itu kesesatan mereka. Oleh itu orang duk berzikir maulid, buat berzikir maulid selawat pada Nabi, kufur. Sebab di dalam selawat pada Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, sampai ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya habibi ya Muhammad, kufur. Sebab kata ya Muhammad, wahai Muhammad, nama sembah Nabi Muhammad, jadi kafir, wal'iyadzubillah. Sedangkan ulama-ulama semua tidak hukum kufur kerana itu nama dia panggil atas jalan kasih, atas jalan renu, bukan di atas jalan ibadah. Ya Allah itu atas jalan ibadah, ya Muhammad bukan ibadah. Ulama kita membezakan di antara panggil ibadah dengan panggil bukan ibadah. Rokok ibadah dengan rokok bukan ibadah. Sujud ibadah dengan sujud bukan ibadah. Dia kalau sujud kepada lain pada Allah, kafir tu. Tu Wahabiyah, kufur kerana ibadat pada lain pada Allah. Berdoa kepada lain pada Allah, kafir tu. Kita sujud kepada lain pada Allah, cabutnya berhala. Tidak kafir, tidak kufur. Ahli sunnah tak kufur. Sujud kepada makhluk tak kufur, hanya haram. Kalau sujud ibadat, barulah jadi kufur. Dalilnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz sujud pada Rasulullah. Rasulullah tak kata kufur. Rasulullah kata tak boleh kalau aku nak suruh manusia sujud kepada seorang yang, kepada manusia pada seorang yang lain, tentu aku nak suruh perempuan yakni isteri sujud kepada suaminya kerana besar hak suami di atasnya. Rasulullah tak kata kufurmu ya Mu'adz. Orang Wahabiyah hukum kufur. Rasulullah kata bila binatang raib di padang, raib binatang di padang, hilang unta, hilang sesak, cari tak jumpa. Oleh unta ni bila jadi padang pasir, bila telucu ikatan dia, tambak dia pergi cari tak jumpa dah. Jauh dia pergi. Unta ni dia jenis berjalan jauh, tak seperti lembu kambing kita. Dia pusing tak jauh, sekilo 2 kilo gitu. Unta berpuluh-puluh kilometer, beratus kilometer dia pergi. Rasulullah kata bila hilang lupuk seorang kamu di binatang kamu di padang, hendaklah kamu kata ya ibadallah ihbisu, wahai hamba-hamba Allah, pegang tahankan binatangku. Ada di sana, ada malaikat Allah yang Allah wakil untuk jaga binatang. Panggil dia, minta dia bantu, minta dia tolong, minta dia tahan unta binatang kita tu jangan pergi jauh, kita boleh pusing cari kat situ. Adakah syirik kata ya ibadallah gitu? Tak syirik, itu ajaran Rasulullah. Bukan kita percaya kata malaikat itu boleh memberi bekah. Kita minta dia bantu dengan kekuasaan yang Allah bagi pada dia, seperti kita minta bantu sama kita ni lah.
Kita tak boleh nak bakit. Ada kawan kita tolong aku sebentar, akak aku sebentar. Bolehkah tak boleh kita minta saing kita, kawan kita bantu kita? Hak kita dah belajar. Tak belajar pun boleh ke tak boleh? Hak tu lemrah, boleh dah. Kufur ke tak kufur? Ngikut kaedah Wahabiyah kufur sebab kita minta bantu dengan lain daripada Allah. Tak boleh kita sakit kena usaha sendiri, kena usaha sendiri. Itu sesat ajaran Wahabiyah, tak betul. Berdoa dengan tawassul yang diajar oleh Rasulullah, dia kata kufur, syirik. Kerana minta dengan lain daripada Allah pada sekal mereka. Banyak perkara yang jadi sesat. Perbezaan antara kita ahli sunnah dengan Wahabiyah. Lebih lagi tauhid asma'i was sifat. Di sisi mereka, makna tauhid asma'i was sifat iaitu kita kena menyabitkan makna-makna yang zahir daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang Nabi sebut di dalam hadis. Kena menyabit bagi Allah dengan secara zahir-zahir, tak boleh takwil. Kita ahli sunnah wal jamaah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dibahagi dua. Sifat Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang Nabi sebut dalam hadis dibahagi dua. Ada yang dipakai dengan zahir, ada yang wajib takwil. Hak muhkamat dipakai dengan secara zahir, hak mutasyabihat ditakwil. Itu ahli sunnah. Mazhab takwil bukan mazhab Mu'tazilah. Hanya ada persamaan di antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah pada takwil ayat-ayat mutasyabihat. Ada persamaan. Bukan mazhab takwil ni mazhab Mu'tazilah sahaja. Mu'tazilah saja tahu takwil, ahli sunnah tidak takwil pakai zahir. Itu rekaan daripada Ibn Taymiyah dan diterima oleh Muhammad Abdul Wahhab, disebar oleh Muhammad Abdul Wahhab belakang jadi mazhab Wahabiyah. Dan kata salaf tidak takwil, hak takwil ni khalas saja, itu pun rekaan daripada Ibn Taymiyah, rekaan daripada Wahabiyah. Ahli sunnah baik salaf dan khalaf, manhaj dia, silibus dia, ini setengah pada kita nak tahu titik perbezaan di antara musyabbihah salafiyah, Wahabiyah dengan ahli sunnah. Tengok silibus dia. Kalau kata Al-Quran tak boleh ditakwil, itu adalah mazhab Wahabiyah, mazhab salafiyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Mazhab ahli sunnah wal jamaah, ayat Quran dibahagi dua, hadis Nabi dibahagi dua. Ada hak muhkamat, hak tu dipakai zahir. Ada hak mutasyabihat, itu ditakwil. Takwil ayat mutasyabihat ini ialah mazhab salaf dan khalaf. Yang soleh nama dia. Mazhab salah yang betul. Adapun kalau kata mazhab salah juga tidak takwil, itu mazhab salah musyabbihah, mazhab salah yang sesat. Daripada Muqatil bin Sulaiman, daripada Muhammad bin Karam, daripada Ibnu Battah Al-Hambali, daripada Ibnu Taymiyah, Ibnu Al-Qayyim, daripada orang-orang yang sesat. Karena ratusan takwil daripada sahabat, daripada tabi'in, atba'ut tabi'in, takwil mereka sabit, takwil daripada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma khususnya seorang daripada sahabat yang buat silibus takwil. Mereka dia mentakwilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk di atas menyamai Allah dengan makhluk. Dengan demikian dia kata wajib kita menyabitkan tangan bagi Allah, kaki, mata bagi Allah dengan makna anggota. Itu perbezaan di antara Wahabiyah dengan kita, dengan ahli sunnah. Wahabiyah menyabitkan anggota bagi Allah,
Allah ada anggota kaki, ada anggota tangan, anggota mata, ada anggota jari, ada anggota betih. Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah wal jamaah sebagaimana menerang oleh Abu Ja'far At-Tahawi yang dialah daripada salaf, dia kata di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, dia kata ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Allah bersih, tak kena mengena dengan anggota. Kita ahli sunnah menyabit kata yad. Allah ada bagi dia yad, ada bagi dia wajah, ada bagi dia apa dia panggil sak, ada bagi Allah Subhanahu wa taala istiwa, tetapi bukan dengan makna anggota, bukan dengan makna duduk di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bukan dengan mana mengambil tempat di atas aras. Istawa bukan mana mengambil tempat duduk di atas aras. Mujassimah dia pakai zahir. Ibn Taymiyah kata istawa dengan mana jalasa, qa'ada, istaqarra, duduk tetap, duduk seperti kita duduk di atas kerisi begitu. Itu perbezaan antara kita dengan Wahabiyah. Itu percubaan mari dimasuk di dalam negara kita. Mudah-mudahan kita harap Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan negara kita daripada serangan kesesatan itu. Baik kesesatan Wahabiyah ataupun kesesatan Syiah. Negara kita ni orang panggil negara yang comel, negara yang jangok, yang mewah. Maka semua pakat nak serai, pakat nak ambil lah, nak ambil kesempatan semua. Sayangnya kalaulah serengai mereka tu berjaya, hilanglah kecantikan kita, hilanglah kebenaran yang ada pada kita. Minta Allah jaga, ya Allah, jagakanlah kami daripada kesesatan. Ya Allah, jagakanlah kami daripada penyelewengan, daripada di dalam segala tajuk, baik tajuk agama, baik tajuk muamalat, tajuk kehidupan kita pun minta Allah jaga. Jangan menjadi hidup kita ni mendorong menjadi jalan kepada kemurkaan Allah, kepada neraka Allah, wal a'yazabillah. Sebab itulah kita jangan tinggallah kunut semaya subuh. Mudah-mudahan Allah terima doa kunut tu, Allah jaga kita. Hari ni orang nak buat juga kunut tu pun. Bila buat kunut tu satu daripada luput dah jagaan kita dari jagaan kita. Kunut tu penting sangat. Allah terima Allahumma hdini fi man hadait, dengan kata wa tawallani fi man tawallait. Dua tu cukup dah kita. Itu pagar, dinding, benteng kita dah. Bila Allah terima dua tu. Kau masjid kita tak baca kunut dah sekarang. Tak baca kunut masjid ni. Allah sayangnya kalau tak baca kunut. Baca tambah jadi 5 kau molek lagi. Zuhur pun baca, asar pun baca. Rasulullah baca sebulan doa kunut. Kerana ketika bala. Kita sekarang ni bala, bacalah 5 waktu tu. Allah tak terima hak subuh, terima hak zuhur. Tak terima hak zuhur, terima hak asar. Terima mana-mana sah, tak apa dah. Takut subuh tu kita duduk berdosa, mari doa di zuhur. Allah terima zuhur. Mudah-mudahan Allah terima mana-mana satu. Berat sikit tu, mana tak adab sikit saya cakap, nampak kasar, nampak tak ada adab sikit, maaf banyaklah. Saya harap bahawa apa yang saya sampai ini ada manfaatnya pada menjaga kebenaran, pada menjagakan agama Allah di negara kita yang kita kasihi, yang kita nak harap Allah kekalkan negara kita dengan bawa kebenaran, dan minta Allah taufik dan hidayah kepada pembawa pemimpin negara ni ke arah jaga agama Allah dan menyebar agama Allah. Buatlah undang-undang supaya agama Allah yang benar
mazhab ahli sunnah wal jamaah kekal di negara ini sampai kiamat. Mudah-mudahan kita harap penduduk negara ni terima kebenaran kesemuanya. Minta Allah taufik hidayah, minta tukar yang agama lain pada Islam kepada agama Islam. Minta Allah jadi negara ni agama Islam, bawa agama Islam, penduduk dia beragama dengan agama Islam 100%. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan Baba. InsyaAllah kita akan susun lagi pertemuan dengan Baba pada masa-masa akan datang. Pihak masjid juga ingin mohon maaf ada kata ada kekurangan atau pelayanan dan atau adab daripada pihak kami. Seterusnya kami menjemputlah jemaah-jemaah semua sebelum balik ada hidangan yang disediakan di belakang.